Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali di dalam pelajaran Tauhid, iaitu pelajaran yang kedua yang bertajuk Al-Quran Al-Karim. Okay, tadi masuk saya terusah pelajaran Al-Quran Al-Karim ini, iaitu pengenalannya. Al-Quran Al-Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita ni, Nabi pilihannya, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk panduan hidup kita ni manusia di dunia dan akhirat, supaya tadi mentaati perintah Allah tu dan bekalan tadi di akhirat nanti. Al-Quran Al-Karim ini diturunkan secara beransur-ansur, iaitu selama 23 tahun. Beransur-ansur ini maksudnya bukan sekaligus, perlahan-perlahan yang diturunkan selama 23 tahun, iaitu 13 tahun semasa Nabi Muhammad berada di Mekah, 10 tahun semasa Nabi Muhammad berada di Madinah. Al-Quran Al-Karim ini mengandungi 30 juz dan 114 surah dan 6,236 ayat. Okey, tadi masuk terus kandungan Al-Quran Al-Karim. Mengandungi hukum-hukum, petunjuk-petunjuk dan cerita-cerita sejarah, segala ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan boleh memandu manusia ke arah kebenaran, kemajuan dan ketinggian. Al-Quran Al-Karim terpelihara daripada segala perubahan dan penyelewengan serta tetap sesuai digunakan pada setiap masa dan tempat sehingga pada hari kiamat nanti. Apa-apa saja yang tadi kemusykilan kah, berbalik semula tadi rujuk kepada Al-Quran maksudnya. Dan Al-Quran ini ia dipelihara sampai hari kiamat nanti, ya. Ia digunakan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Okey, hikmah Al-Quran Al-Karim diturunkan. Hikmahnya adalah satu, menjadi panduan hidup kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maksudnya di sini panduan ini adalah apa saja yang tadi lakukan di dunia ni, kita ni mesti berpandu kepada Al-Quran Al-Karim, rujuk balik kepada Al-Quran Al-Karim. Apa saja tadi buat itu, yang disuruh Allah SWT dan dilarang Allah SWT. Yang kedua, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini, kalau kita ni untuk menjadi orang bertakwa, kita ni mesti rujuk kepadanya, Al-Quran Al-Karim. Semoga kita ni menjadi orang-orang yang bertakwa. Nombor 3, iaitu menjadi penawar segala penyakit, khususnya penyakit hati. Maksudnya penyakit hati ini, iaitu di dalam hati kita ni kadang-kadang boleh tersasar juga. Kadang-kadang ada macam rasa cemburu, sakit hati. Jadi dengan perasaan-perasaan macam tu, Tani jadikan penawar dengan cara Tani tu membaca Al-Quran dan dipahami ayatnya tu, supaya hati Tani tu sajuk, indah lagi luar sakit hati, termarah-marah. Maksudnya macam itu. Dan yang keempat, menjadi rahmat kepada sekalian manusia. Maksudnya di sini menjadi rahmat ini, kata ni sebagai manusia, apabila tidak Al-Quran itu diturunkan kepada kita ni, ia adalah suatu keistimewaan kepada tani sebagai manusia yang diciptakan Allah ni, menjadi rahmat. Kepada betapa Allah sayangnya kita ni dengan menurunkan Al-Quran supaya tani mengikuti panduan yang disuruh Allah SWT tu, agar kita ni tidak terjadi macam zaman umat-umat yang terdahulu. Okay. Yang kelima, sebagai mukjizat dan bukti kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini, iatah mukjizat ini keistimewaan Nabi Muhammad yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan bukti yang Nabi Muhammad ini benar-benar adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan rasul untuk jadi menyampaikan segala wahyu itu kepada manusia. Okey, dia tah mukjizat special Nabi Muhammad ni, iaitu Al-Quran Al-Karim. Keistimewaan Al-Quran Al-Karim iaitu satu, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Yang kedua, iaitu kitab yang terakhir dan sangat mulia. Maksudnya kitab ni, Al-Quran ni kitab yang terakhir. Tidak ada lagi ada kitab lain selepas satu, dan dia yang sangat mulia dari segala-gala kitab. Dan yang ketiga, memansuhkan semua kitab yang terdahulu. Maksudnya di sini segala kitab Taurat, Injil, Zabur
yang seminggu lepas kamu belajar itu, yang terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul yang dulu itu dimasukkan oleh Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran komplit sudah semua di dalamnya. Tidak payah lagi menggunakan kitab-kitab yang terdahulu itu. 4, iaitu sesuai untuk semua manusia di seluruh dunia dan sepanjang zaman. Maksudnya di sini seluruh manusia boleh memakai. Tidak kira ia Islam, Arab kah, orang Melayu kah, orang Cina kah, India kah, semua boleh menggunakannya. Dan ia kitab ini akan terpelihara hingga sepanjang zaman. Dada akan tercampur-campur ataupun ditokok tambah, kerana Allah sudah berjanji untuk memelihara Al-Quran itu. Yang kelima, keistimewaan Al-Quran Al-Karim ini iaitu kekal hingga hari kiamat dan terpelihara daripada segala perubahan dan penyelewengan. Maksudnya di sini Al-Quran ini kekal dijaga oleh Allah SWT, dan akan tertokok tambah kerana Allah sudah berjanji akan memelihara Al-Quran ini sehingga hari kiamat. Yang keenam, mengandungi ilmu pengetahuan yang luas dan mempunyai manfaat yang banyak. Maksudnya di sini apa saja ada yang ilmu-ilmu berkaitan di dunia ni tentang langit, bumi, bulan, yang di tanah, di laut, di air, semua ilmu pengetahuan itu luas di dalamnya. Boleh rujuk saja di dalam Al-Quran dan selidiki lagi makna-makna daripada Al-Quran itu, jadikan rujukan. Dan di dalam Al-Quran itu juga mempunyai manfaat yang banyak. Boleh dijadikan doa, penerang hati, dan bermacam-macam lagi. Yang ketujuh, mempunyai susunan bahasa yang sangat indah dan tidak dapat ditandingi. Maksudnya di sini apa-apa saja yang berkenaan dengan bahasa Al-Quran itu semua cantik bahasanya, indah, dan tidak dapat ditandingi oleh akal manusia, kerana ia itu adalah kalamullah, kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 8, iaitu orang yang membacanya mendapat pahala dan mendapat syafaat. Maksudnya di sini siapa-siapa yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf pun Allah berikan pahala dan ada manfaatnya, mendapat syafaat. Okay, sampai sana saja pembelajaran kita ni hari ini anak-anak. Semoga dengan pembelajaran ini dapat memahami pelajaran hari ini, dan terima kasih kerana watching Cikgu Sina punya channel. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.